Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masih lagi membincangkan Perang Khaybar. Dan sekarang Nabi SAW telah berjaya membuka. Maksudnya kita dalam section yang pertama yang diistilahkan sebagai An-Natah. Dalam Natah ni dia ada 3 kubu. Maksudnya Naim dah dibukakan oleh Sayyidina Ali dalam kisah yang lalu tu. Okay, jadi setelah bukanya kubu Naim tadi, sekarang ni sambung kepada kubu yang kedua pula. Jadi sambungannya ialah penulis berkata, rahimahullah, "Thumma tatabba'ul yahuda ila hisnis sa'bi." Betul tak? Summa kemudian, baris keempat. Summa kemudian, tatabba'u mereka mengejar. Al-Yahuda Yahudi. Ila kepada. His ni kubu. As-Sa'bi Sa'. Jadi Sa' ni adalah nama orang. Namanya ialah Sa'bu ibnu Mu'adzin. Nama kubu-kubu ni kebanyakannya nama orang. Nama orang. Jadi dikata kat dalam syarah yang lain. Jadi kubu yang dinamakan Sa'b tadi ni dia ada banyak makanan, ada binatang ternakan, macam-macam barang. Dan dekat kubu Sa'b ni ada 500 orang askar. Macam mana? Boleh duduk 500 orang. Jadi dinyatakan maksudnya sahabat-sahabat mereka tadi semasa berperang mereka dah duduk sebelum membuka kota Sa'b tadi dah tunggu berhari-hari tanpa makanan. Maksudnya tak ada makanan kan di sana. Jadi salah seorang sahabat dia kata yang bernama Mu'atib Al-Aslami. Dia berkata kami daripada Aslam. Maksudnya satu kabilah Aslam ni dia datang berperang bersama-sama Nabi. Jadi apabila mereka datang dia kata wahai mereka ditimpa kelaparan yang amat sangat semasa mereka tadi berperang di Khaybar. Dia kata kami duduk 10 hari di kawasan Natah ni kami tak dapat makanan apa-apa pun. Jadi kabilah Aslam tadi menghantar Asma binti Harithah. Mereka kata tolong Asma bin Harithah. Dia kata tolonglah pergi jumpa Nabi Muhammad. Mintakan tanya ada tak makanan untuk kami. Maksud kami dah tak tahan lapar sangat dah. Jadi salah seorang sahabat yang Buraidah ibn Hasib dia kata demi Allah aku tak pernah tengok seperti hari ni. Perkara yang berlaku di kalangan bangsa Arab ni maksud sampai tak ada makanan dia kata. Jadi kabilah Aslam kata kami harap sangat dia kata sekiranya kamu pergi jumpa Nabi Muhammad tolonglah tanya ada tak apa-apa makanan. Jadi apabila sampai dia kata wahai Rasulullah sesungguhnya kabilah Aslam mereka berkata kami ni dah tak ada makanan lapar sangat dah lemah dia kata. Tolonglah doa kepada kami. Dia tak minta. Untuk adabnya. Dia tak kata bagilah makanan. Dia kata fad'ullah lana. Tolonglah doa kepada kami dapat makanan. Maka Nabi kata wallahi ma biadi ma uqrihim. Memang Nabi kata demi Allah tak ada apa-apa di sisi aku makanan untuk aku bagi mereka makan. Kemudian Nabi menjerit membaca doa. Allahumma ftah alaihim a'zama hisnin fi aktharuhu ta'aman. Aktharahu ta'aman wa aktharuhu wadakan. Maksud Nabi kata, wahai Allah Ta'ala, tolonglah buka kubu mereka yang paling besar, yang paling banyak makanan yang berada di dalamnya, yang paling banyak minyak sapi yang berada di dalamnya. Jadi dengan berkat doa Nabi tadi ni, sebab diminta oleh kabilah Islam, maka Allah SWT membuka kubu As-Sa'b, kubu yang kedua ni. Kubu yang kedua ni yang banyak makanannya. Sambung. Faqatala maka berperang. Ataupun mempertahankan. Anhu. Kubu Sa'b tersebut. Al-Yahud. Orang Yahudi. Jadi Nabi SAW menyeru sahabat-sahabatnya kepada kubu yang kedua ni. Dari sahabat pun bangkit.
Maka salah seorang perawi dia kata, aku lihat Qabilah Aslam lah orang yang pertama sampai kepada kubur Hisn ibn Sa'ab. Tapi dia kata dengan izin Allah Ta'ala tidak tenggelam matahari pada hari tersebut. Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membukakan kubur Sa'ab ibn Mu'az tadi. Dan berlaku peperangan yang amat dahsyatlah sebelum dibukakan kubur tersebut. Jadi salah satu kisahnya dia kata, sebelum berperang tadi tu, keluar satu orang Yahudi yang bernama Yusha'. Dia seru untuk seorang lawan seorang. Jadi keluar menghadapnya ialah Hubab ibn Munzir, salah seorang sahabat lah. Jadi mereka berlawan pedang, akhir sekali Hubab berjaya membunuh Yahudi tersebut. Lepas tu keluar seorang lagi pula Yahudi yang bernama Az-Zayyal. Maka keluar seorang sahabat Umarah ibn Uqbah Al-Ghifari. Jadi Umarah tadi tu kejar, keluar, lalu pukul Yahudi tadi dekat dia punya kepalanya sampai terbelah. Kemudian dia kata, khuzha wa anal ghulamul Ghifari. Dia kata, ambil pukulan ni. Akulah pemuda daripada Ghifari. Maksud dia berbangga dengan kabilah ni. Dia bercakap tu dengan semangat yang amat kuat. Jadi orang-orang sahabat tadi kata, batala jihaduhu. Dia kata jihad dia ni dah rosak lah. Sebab dia tadi memegah-megah dengan amalannya. Dan dia ada ta'asub kepada kaumnya. Jadi apabila sampai kepada Rasulullah SAW, beberapa orang mengatakan jihad ni terbatal. Maka Nabi kata, la ma ba'sa bihi. Ma ba'sa bihi tak kisah Nabi kata. Yu'jaru wa yuhmad. Allah Ta'ala akan beri ganjaran kepadanya dan perbuatannya tadi amat dipuji. Maksudnya apabila kita berada dalam medan perang, dibenarkan benda-benda yang tak boleh. Maksudnya macam menipu tak boleh kan, tapi dalam medan perang boleh. Menzahirkan keturunan, menzahirkan ta'asub kepada bangsa itu tak boleh, tapi dalam medan perang boleh. Berjalan dengan sombong tak boleh, tapi dalam medan perang boleh. Semua itu ialah untuk menghinakan musuh Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk membangkitkan semangat diri sendiri. Jadi berperanglah sahabat-sahabat dengan Yahudi dengan peperangan yang amat dahsyat. Hatta rudda, sehinggalah. Maksudnya rudda, berundur anhu daripada kubu tersebut. Al-Muslimun, orang Islam di peringkat awal. Maksudnya disebabkan di peringkat awal tadi serangan Yahudi amat kuat, maka orang Islam berundur sedikit. Walakin tetapi. Sabata tetap. Ini salah seorang sahabat yang agung ni lah. Al-Hubab ibn al-Munzir wa man ma'ahu, dan sahabat-sahabat yang bersama dengannya. Faqatalu, lalu mereka berperang. Qitalan syadidan, peperangan yang amat dahsyat. Hatta sehingga kan. Hazamu, mereka mengalahkan. Al-Yahuda, Yahudi. Okey, jadi sekarang kita dah bincang di awal peperangan tadi tu. Maksudnya umat Islam berundur. Maksud kerana kuat sangat serangan daripada Yahudi. Jadi sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan dalam peperangan ni salah seorang sahabat yang bernama Hubab ibn Munzir. Jadi kita cuba baca sedikitlah sejarah riwayat hidup sahabat ni. Jadi sahabat Hubab ibn Munzir ni dia dilahirkan 31 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 31. 31 qablal hijrah. Dan dia adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansar yang amat pintar di dalam strategi perang. Maksudnya direwatkan semasa perang Badar, Nabi Muhammad SAW mengambil satu kawasan berdekatan dengan air. Maka Hubab bin Munzir dia tanya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, adakah tempat ni Allah Ta'ala yang turunkan kamu sebagai wahyu? Kita tak boleh ke depan dan tak boleh ke belakang. Atau ini adalah satu perancangan ataupun strategi perang. Maka Rasulullah kata, ini adalah strategi perang yang nyata kepadaku, bukan wahyu daripada Allah. Maka Hubab berkata, wahai Rasulullah, ini bukan tempat yang bagus, dia kata. Tetapi mari kita pergi. Kan, maksudnya kita timbus, tutup segala tempat-tempat air yang ada. Kemudian kita tadi biarkan semua air berimpun dalam satu kawasan.
maka kita dapat minum air dan musuh tak ada lagi sumber air. Sehinggalah Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada peperangan tersebut. Maka Nabi berkata, qad asyarta bir-ra'i, sesungguhnya kamu telah mengisyaratkan dengan pendapat yang amat bagus. Itu salah satu mauqif dia, maksudnya sumbangan yang amat besar dalam perang Badar. Dan dalam perang Uhud juga, maksud dalam perang Uhud ni kita maklum, ada suara mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW telah terbunuh. Jadi ada sahabat-sahabat tadi berpecah. Ada yang naik ke bukit, ada yang patah balik dan seumpamanya. Tapi semasa tengah keadaan huru-hara tadi tu, dikatakan bahawa ada beberapa orang yang mengelilingi Rasulullah SAW, yang menjaga Rasulullah ni. Dia kata ada 14 orang. 7 daripada golongan Muhajirin dan 7 daripada Ansar. Yang dari kalangan Muhajirin tadi lah Sayyidina Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah ibn Jarrah dan Zubair ibn Awam radhiyallahu anhum. Dan 7 daripada Ansar ni, yang pertama sekali yang disebut ialah Hubab ibn Munzir. Dia adalah sahabat yang berada bersama-sama Nabi, mempertahankan Nabi SAW dengan jasad mereka. Dan salah satu kisah lagi yang disebut yang berkaitan dengan Hubab bin Munzir ialah dia selalu menzahirkan pendapat. Maksudnya sahabat-sahabat ni dia ialah orang yang berfikir, orang yang ada pendapat, tapi mereka tetap tunduk kepada hak, kebenaran. Itu keagungan dia. Dia tak ada keluarkan pendapat, lepas tu dia ta'assub dengan pendapat dia. Dia kata semua orang kena dengar pendapat aku. Dia satu kisah yang penting yang berkaitan dengan Hubab bin Munzir ni ialah setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Masa apabila Nabi wafat saja, orang Ansar nak melantik Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah, menggantikan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka berkata, daripada kami mesti ada pemerintah dan daripada kamu pun mesti ada pemerintah. Maksudnya jangan cakap mungkin kita buat pemerintahan ni bergila-gila lah. Okay, sekarang Nabi dah wafat. Okay, buat pemerintah daripada kalangan kami, lepas tu dari kalangan kamu pula, wahai Muhajirin. Jadi apabila orang Ansar dah berkumpul tadi, maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Ubaidah ibn Jarrah, 3 orang sahabat yang agung ni pergi ke Saqifah Bani Sa'idah tadi, pergi. Jadi masa pergi tadi tu, Sayyidina Umar dia dah susun dah ayat dalam hati dia, aku nak cakap ni. Tapi apabila sampai, Sayyidina Abu Bakar kata, diam, kamu diam, aku yang bercakap. Maka yang bercakap tadi ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apabila Sayyidina Abu Bakar bercakap, maka Sayyidina Umar berkata, fatakallama ablaghun nas. Maka sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar, dia adalah manusia yang paling sempurna bercakap. Kalam ni ialah kalam yang paling menyampaikan maksud. Jadi apa yang Sayyidina Abu Bakar kata? Kesimpulannya dia kata, nahnul umara wa antumul wazara. Sayyidina Abu Bakar kata, kami ialah pemimpin. Sebab kami ialah orang yang paling awal mengikut Nabi Muhammad SAW. Kamu Ansar, nama kamu pun Ansar. Al-Ansar maknanya penolong. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, wa antumul wazara. Kamu ialah penolong-penolong. Menteri-menteri. Kita sekarang ni wazara, kita panggil menteri. Jadi apabila Sayyidina Abu Bakar cakap sedemikian, inilah Hubab ibn Munzir, dia kata, la wallah, la naf'al abadan. Demi Allah kami takkan buat perkara tersebut. Minna amir wa minkum amir. Mesti di kalangan kami ada khalifah juga, dan di kalangan kamu pun ada khalifah. Betul, Abu Bakar jawab balik semua. Sayyidina Abu Bakar kata, la, walakinnal umara wa antumul wazara. Tetapi kami ialah sebenarnya pemerintah. Maksud Nabi tambah kita, pemerintah mesti dari kalangan Quraisy. Lepas tu, wa antumul wazara, kamu sentiasalah akan jadi menteri. Sehingga hum awsatun nas. Maksud Sayyidina Abu Bakar kata, Quraisy ni, Muhajirin ni, mereka ialah bangsa Arab yang paling tinggi sekali. Maksudnya yang paling mulia dan paling tinggi nasabnya. Jadi apabila dah Sayyidina Abu Bakar cakap macam tu, sahabatnya semua tunduk. Kan sahabat yang kita bincang ni, Hubab ibn Munzir dan semua golongan Ansar menerima pandangan daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi disebabkan sahabat-sahabat ini, dia bercakap dengan ijtihad. Bila dia kata minna amir wa minkum amir, dia bukan bercakap kerana nafsu nakkan pemerintahan. Dia bercakap atas dasar ijtihad mereka. Kerana kami juga berjasa, kamu juga berjasa. Jadi sepatutnya kita bergila-gila. Tapi disebabkan yang hak tadi tu ialah al-a'immatu min Quraisy.
pemerintah mestilah dari kalangan Quraisy. Maka bila Sayyidina Abu Bakar dah cakap sedemikian, maka Sayyidina Umar baiat Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Abu Ubaidah pun baiat Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar, dia kata, Fabayi'u Umar. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar, asalnya dia kata, baiatlah Sayyidina Umar ni. Suruh Sayyidina Umar ni jadi khalifah. Tapi Umar berkata, tak boleh, tak boleh. Tapi kami yang akan baiat kepada kamu. Jadi Sayyidina Umar lah yang memulakan baiat kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Umar kata, wa anta khairuna. Kamu wahai Sayyidina Abu Bakar orang yang paling baik dari kalangan kami. Wa habbuna ila Nabi. Dan manusia yang paling dicintai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Umar pun pegang tangan Sayyidina Abu Bakar, dia baiatkan dan semua orang ikut. Itulah betapa agungnya sahabat dia. Dia bukan minta sesuatu tu dengan nafsu, tapi mereka bercakap mencari kebenaran. Dan apabila dah zahir kebenaran, mereka semua ikut, tak ada masalah. Dan terakhir sekali, Sayyidina Khubab bin Munzir ni meninggal dunia di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang umurnya dalam 50 lebih dia. 50 lebih dia. Khubab bin Munzir ni meninggal dunia. Cuma dia ada satu syair yang amat terkenal lah daripada Khubab bin Munzir. Jadi kita dengar syair dia macam mana. Dia kata, Alam ta'lama lillahi darru abikuma. Tidakkah kamu mengetahui, wahai kedua orang sahabatku. Maksudnya dia kata, darru abikuma. Maksudnya kedua ibu bapa kamu ni ialah orang-orang yang baik. Ini pujian-pujian lah apabila orang buat syair. Wa man nasu illa akmahun wa basiru. Khubab bin Munzir ni kata, manusia ni ada dua je. Sama ada yang matanya buta ataupun mata hatinya celik. Maksudnya Nabi Muhammad tadi tu, siapa yang mata hatinya buta tak nampak lah. Dia akan anggap manusia biasa lah. Tapi kalau orang yang ada mata hati, dia dapat melihat ini ialah Rasulullah. Jadi dia kata, Anna wa'ada'un nabiyya Muhammadin. Usudun laha fil alamin zairu. Dia kata sesungguhnya kami dengan musuh-musuh Nabi Muhammad ni, kami ialah singa kepada musuh-musuh Nabi Muhammad pada seluruh alam. Dan kami tadi mempunyai suara garang mempertahankan baginda. Nasarna wa awaina. Kami menolong Nabi Muhammad. Wa awaina, dan kami menyediakan tempat perlindungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lahu, padahal tiada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam siwana melainkan kami. Al-ansar min ahlil millataini nasiru. Penolong daripada kedua-dua agama. Maksud dari kalangan orang yang memeluk Islam dan dari kalangan orang yang masih belum memeluk Islam. Pada ketika itu dipilih Ansar untuk memelihara dan membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keagungan sahabat Nabi lah yang bernama Khubab ibn Munzir radhiyallahu anhu. Jadi dengan keberkatan Khubab bin Munzir tadi, maka berjayalah dibuka kubu yang kedua yang dinamakan sebagai As-Sa'b tadi. Hisnus Sa'b ibn Mu'az. Fatabi'uhum. Jadi mereka mengejar Yahudi. Hatta sehinggalah iftatahu, mereka membuka alaihim, kepada mereka, al-hisna, kubu tersebut. Jadi dia ada beberapa kisah lah yang berkaitan dengan keadaan susahnya sahabat-sahabat tadi sebelum kubu tadi dibuka. Sebab kubu Hisn ni, yang Mu'az, Sa'b bin Mu'az, dia ada banyak makanan. Tapi sebelum kubu ni dibuka, mereka ada kesusahan makanan. Jadi salah seorang sahabat yang bernama Abu Yusr Ka'b ibn Amr, yang meninggal dunia pada tahun 55 Hijrah, dia kata, maksud dia kata, pada ketika itu kami melihat beberapa binatang ternakan Yahudi yang sedang makan di luar kubu. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang boleh pergi menangkap binatang tersebut? Maka Abu Yusr Ka'b berkata, daku wahai Rasulullah. Maka aku pun keluar lari menangkap 2 ekor, dia kata. Tapi masa dia pergi tadi tu, tengah pergi lari tadi, Nabi doa, Allahumma matti'na bihi.
wahai Allah Subhanahu wa taala, gembirakanlah kami dengannya. Jadi apabila doa Nabi tu macam tu, dia ingat doa tu. Maka dia kata dia dapat tangkap 2 ekor kambing dan dia bawa menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disembelih 2 ekor kambing tersebut dan dimakan oleh semua sahabat-sahabatnya. Kemudian ditanya, satu ketika dilihat, maksudnya dah habis di akhir hayat. Di akhir hayat Abu Yusr tadi tu, dilihat dia menangis. Maksudnya dia menangis apabila ada masalah dengan anak-anak dan apa semua tadi tu. Jadi dia menangis. Dia kata, la'amri baqitu ba'da ashabi. Dia kata, aku meninggal dunia lambat, dia kata. Sebab Nabi doa, wahai Allah Subhanahu wa taala, berilah kami dapat berseronok dengan dia. Mati'na bihi tu, jadikanlah kami dapat berseronok, bermesra, bergembira dengannya. Jadi maknanya selagi ada sahabat, semua sahabat akan dapat bersama-sama dengan dia. Jadi sampai semua sahabat mati, baru dia mati. Jadi dia kata, demi Allah, aku kekal hidup ni setelah semua sahabat-sahabatku meninggal dunia. Mereka dapat bersama-sama denganku, tetapi aku tak dapat bersama dengan mereka sebab mereka semua dah mati, dia kata. Kerana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata, Allahumma matti'na bihi, dia. Jadi dia kekal umurnya, fakana min akhirihim. Dia antara salah seorang sahabat yang paling akhir sekali meninggal dunia dengan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Yusr tadi kata, itulah kami kesusahan kan semasa nak makan tadi. Dan sehingga kan diriwayatkan oleh Umarah, dia berkata, setengah daripada kabilah dia tu, dia terpaksa menyembelih kuda. Kuda-kuda perang tu dia orang terpaksa sembelih untuk makan sebelum Allah Ta'ala membuka kubur Sa'ad bin Mu'az tadi. Yang maksud kesusahan sahabat semasa berperang. Moga-moga Allah meridai mereka semua. Jadi apabila wafawajadu, lalu mereka mendapati fihi, di dalam kubur tersebut, ghanaimah, harta-harta rampasan, kathiratan, yang amat banyak, minat ta'am, daripada makanan-makanan. Fa'amara, maka memerintahkan alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munadian, seorang yang menyeru, yaqulu, berkata, kulu, makanlah. Maksudnya ada keizinan. Walaupun harta rampasan tadi belum dibahagi-bahagikan, tapi Nabi kata makanlah. Wa'alifu dawabakum, bagi makanan kepada binatang-binatang kamu. Cuma Nabi kata, wala ta'khudhu syai'an, jangan kamu ambil sedikit pun, sebab harta tadi masih belum dibahagi-bahagikan. Jadi apabila kubur ni dah dibuka, maksud kita maklum, dalam kubur tadi ada macam-macam makanan. Salah satu benda yang ada dalam kubur tadi ialah arak. Maksud air minuman arak. Jadi apabila dah dibuka kubur tersebut, ada salah seorang daripada sahabat-sahabat yang perang tadi tu, kan, dia pergi ambil arak tadi minum. Maka dilapor kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma Nabi tak suka bila orang lapor kepada dia tadi. Tapi dah sebab bagi tahu, maka Nabi pun pukul dengan 2 kasut Nabi. Dan semua yang hadir pun pukul kasut dia. Dan orang tersebut bernama Abdullah Al-Khammar. Dan dia diriwayatkan bahawa dia ni memang orang yang amat ketagih nak minum arak tadi. Maksud Nabi Muhammad SAW dah banyak kali pukul dia. Sebab sekali minum arak, orang repot, Nabi pukul lagi. Sebab hukuman arak dia tak lebih daripada 40 kali. 40 kali pukulan sebatan rotan. Jadi akhir sekali, Sayyidina Umar bin Khattab, dia kata, Allahumma al'anhu ma akthara ma yudrab. Sayyidina Umar marah kan? Dia kata kepada Rasulullah, wahai Allah Ta'ala, laknatkan orang ni. Berapa banyak kali dah kena pukul. Bila Sayyidina Umar cakap macam tu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taf'al ya Umar. Ni kita tengok keagungan sahabat ni. Nabi kata, jangan kamu buat sedemikian, wahai Sayyidina Umar. Maksud, jangan kamu laknat dia, jangan kamu maki hamun dia. Sebab apa? Fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Kerana sahabat dia tu, walaupun dia minum arak, dia tak dapat tahan diri dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Kerana dia ialah sahabat yang mencintai Allah dan Rasulnya. Summa raha Abdullah fadala samahu ka'annahu ahaduhum. Jadi sebab tu ketika dalam riwayat dia kata, kenapa bila dah dipukul dia tu, Abdullah pergi je dengan sahabat-sahabat. Duduk salah seorang sama seperti sahabat yang lain je. Kan tak ada beza langsung. Itu keagungan sahabat kan. Maksudnya
kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah yang menyebabkan mereka tadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksiat yang zahir pada mereka itu Allah Taala ampunkan. Tapi kecintaan mereka tadi. Summa qala summa innal ladzi hazamu min hadzal hisni saru ila hisni qullah wallahu taala alam. Jadi dah cerita tentang kubu Sa'd ibn Mu'az. Alhamdulillah berjaya dibuka kan dengan keberkatan sahabat-sahabat. Yang ketua ni ialah Hubab ibn Munzir radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Jadi sekiranya Allah izin kita sambunglah perjalanan sahabat membuka kubu ketiga dan seterusnya. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم أهلنا وسلم أولادنا وسلم كل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منا منكم